Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hari ini kita sambung lagi berkenaan dengan ayat yang mempunyai perkataan yang ada kaitan dengan tawakkul, yaitu perkataan wakil. Ayat dalam surah Al-An'am ayat 100 hingga 103. Surah Al-An'am juzuk yang ke-7, muka surat 140, ayat yang ke-100 hingga 103. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, muka surat helaian yang terakhir sebelum juzuk 8. Ini juzuk yang ke-7, dua muka sebelum juzuk 8. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ja'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilmin subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Itu ayat 100 surah Al-An'am. Wa ja'alu lillahi syuraka, dan mereka menjadikan bagi Allah itu sekutu-sekutu. Al-jinna wa khalaqahum, jin dan, yaitu jin, padahal Allah yang telah menciptakan mereka itu. Wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm, dan mereka berbohong, mereka mencipta satu aliran atau satu kefahaman bahwasanya Allah itu memiliki anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan tanpa ilmu pengetahuan. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun, maha suci Allah dan maha tinggi Allah daripada apa yang mereka sifatkan. Depa kata Allah Ta'ala memiliki anak. Depa tu siapa? Mereka tu sama yang kata Allah memiliki anak. 3 golongan. Satu, Yahudi. Yang kedua, Nasrani. Yang ketiga, musyrikin Arab. Golongan musyrikun, orang Arab. Orang Yahudi berkata Uzair ibnullah. Qalatil yahudu Uzair ibnullah. Orang Yahudi kata Uzair itu anak Allah. Orang Nasrani kata Al-Masih ibnullah, Nabi Isa itu anak Allah. Orang musyrikun kata Al-Malaikatu banatullah, para malaikat itu anak-anak perempuan bagi Allah. Ini ajaran-ajaran sesat yang wujud, yang dikatakan mereka berbohong, mereka mencipta satu kefahaman, satu pegangan
mereka anggap Allah Ta'ala ada anak lelaki, Allah Ta'ala ada anak perempuan. Yang kata ada anak lelaki, Yahudi dengan Nasrani. Yang kata ada anak perempuan, musyrikun Mekah. Itu dakwaan-dakwaan yang menyeleweng. Lalu Allah menyatakan subhanahu wa ta'ala amma yasifun, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala daripada apa yang mereka sifatkan, iaitu mereka mendakwa Allah mempunyai walad, mempunyai anak. Sedangkan dalam surah Al-Ikhlas Allah menyatakan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Seterusnya ayat yang ke-101, Allah berfirman badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibatun wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Allah itu adalah pencipta seluruh langit dan bumi. Bagaimana ia dapat menjadikan baginya anak sedangkan dia tidak ada istri? Bagaimana Allah Ta'ala nak punya anak, nak dikatakan mempunyai anak, sedangkan Allah Ta'ala sendiri tidak berkahwin, tidak ada sahibah, tidak ada seorang isteri pun. Wa khalaqa kulla syai', Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui dengan segala sesuatu. Jadi Allah bersifat dengan al-muttasif bil uluhiyah, bersifat dengan sifat ketuhanan, iaitu menciptakan segala sesuatu. Dialah yang berhak untuk kita beribadah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita. Zalikumullah, ayat 101. Ayat 102, Dzalikumullahu rabbukum, itulah Allah Tuhan kamu semua. La ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan hanya Dia. Khaliqu kulli syai'in fa'buduh, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah kamu semua akan Dia. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Dialah yang wakil, yang memelihara atas segala sesuatu. Perkataan wakil inilah yang kita bicarakan sekarang, yang ada kaitan dengan tawakul. Ayat 102 surah Al-An'am, wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dalam tafsir Al-Jalalain dia kata wakilun bermakna hafizun, maha memelihara. Dialah yang maha memelihara atas segala sesuatu. 102. Ayat 103, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Tidak dapat melihat akan Allah itu oleh penglihatan-penglihatan kita, sedangkan Dia yang dapat melihat akan penglihatan-penglihatan itu. Dan Dialah Tuhan yang maha lemah lembut lagi maha mengetahui. Ayat 103 Suratul An'am menceritakan mata kita tak boleh nampak Allah, tapi Allah nampak kita. Ini di dunia. Adapun di akhirat, orang yang beriman diberikan nikmat melihat zat Allah Ta'ala berdasarkan firman Allah, wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Baik, ayat 100 sehingga 103 yang kita baca dalam surat Al-An'am ini menceritakan tentang fahaman sesat, ajaran yang menyeleweng yang berlaku zaman dulu,
lah pun duk ada lagi orang duk dakwa Allah Ta'ala ada anak, orang Kristian, dan Allah menafikan dakwaan ia memiliki anak sama ada lelaki atau perempuan. Kemudian ayat 1 menceritakan badi' Allah itu pencipta kepada langit dan bumi, kepada seluruh langit dan bumi. Badi' yakni mubdi'uhuma min ghairi mithalin sabaqa. Bid'ah badi' ini mencipta sesuatu tanpa ada contoh yang sebelum itu. Jadi daripada perkataan badi' ini kita dapat faham bahawasanya salah satu nama Allah ialah Badi'us Samawati wal Ardh, pencipta langit dan bumi. Mai mana perkataan badi' ini daripada perkataan bid'ah, supaya kita faham bahawasanya bid'ah ini ada terjemahan di sudut bahasa, ada terjemahan di sudut istilah. Jangan silap guna hak tempat bahasa diletak di istilah, menyebabkan keliru masyarakat. Contoh mudahnya sembahyang. Perkataan sembahyang dalam bahasa Arab ialah as-salah. As-salah itu ada dua makna. Makna di sudut lughatan, di sudut bahasa, di sudut syarak. As-salatu lughatan, sembahyang di sudut salat, di sudut bahasa berarti doa, ad-doa bi khairin ataupun ad-doa. Salat itu maksudnya berdoa. Tapi di segi istilah fuqaha, salat itu ialah beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam dengan syarat-syarat yang tertentu. As-salatu aqwalun wa af'alun muftatahatun bit-takbiri wa mukhtatamatun bit-taslimi bi syara'ita makhsusatin. Sembahyang itu pada istilah syarak ialah beberapa perkataan seperti takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud akhir, salawat lepas tasyahud akhir, salam yang pertama. 5 tu nama rukun qauli, rukun sembahyang yang berbentuk perkataan yang wajib dibaca. Kalau tak baca tak sah sembahyang. Aqwal wa af'al, dan beberapa perbuatan hati, niat, perbuatan zahir, berdiri, rokok, i'tidal, perbuatan anggota, berdiri, rokok, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir. Jadi beberapa perkataan, apa tadi? Beberapa perkataan dan beberapa perbuatan. Niat dengan tertib masuk dalam perbuatan. Maka jumlah dia 13 rukun. Tak cukup 13 rukun, tak sah sembahyang. Sebahagiannya perkataan, sebahagiannya perbuatan. Aqwalun, beberapa perkataan. Mana rukun qauli dan dia rukun perbuatan, rukun perkataan, rukun bacaan. Ada 5. Takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud akhir, selawat lepas tasyahud akhir, dan salam yang pertama. 5 ni namanya rukun qauli. Wa af'alun, dan beberapa perbuatan, rukun fi'li dia panggil, rukun perbuatan, berdiri dan seterusnya. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri, dimulakan dengan takbiratul ihram, Allahu akbar, wa mukhtatamatun bit taslim, dan disudahi dengan salam, assalamualaikum warahmatullah, bi syara'ita makhsusatin, dengan beberapa syarat tertentu. Syarat dia kena tutup aurat, syarat dia kena menghadap kiblat, syarat kena bersih daripada najis kecil, najis pada pakaian, pada tubuh badan, pada tempat sembahyang, bersih daripada hadas kecil, bersih daripada hadas besar, dan seterusnya. Jadi sembahyang ini di sudut bahasa mana berdoa.
Di segi istilah, segala perbuatan sembahyang daripada mula sampai habis. Jadi kalau orang kata jom kita solat, biasanya orang faham jom kita solat, jom kita sembahyang, sembahyang fardu ke, sembahyang sunat ke, sembahyang mayat, tak kira. Tidak ada orang faham bila kata jom kita solat, baca angkat tangan baca doa. Kerana solat di sudut bahasa jarang orang sebut. Bila sebut solat, dalam pemikiran kita ialah sembahyang. Sedangkan dia ada dua makna. Solat dengan makna berdoa, solat dengan arti sembahyang, dan dengan arti sembahyang betul, macam kita sembahyang fardu sunat, sembahyang mayat dan sebagainya. Nabi SAW sendiri bersolat kepada orang yang bersedekah. Ada ulama kata Allah bersalawat kepada Nabi SAW, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dan ada ibadat yang Rasulullah salawat kepada kita. Kita salawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada ketika Rasulullah salawat kepada kita bila kita mengeluarkan sedekah. Berdasarkan ayat dalam surah At-Taubah, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim dan salatlah kamu ke atas mereka, yakni berdoalah kamu kepada mereka. Mereka itu siapa? Orang yang bersedekah. Orang yang sedekah, Nabi SAW diarahkan oleh Allah untuk berdoa kepada mereka, untuk bersolat kepada mereka, untuk mendoakan kepada mereka. Walaupun sedekah itu sikit, tak semesti sedekah itu 1 juta ringgit. Mungkin kita sedekah itu sebiji buah kurma. Biji buah kurma mungkin harga sekupang, mungkin harga 5 kupang. Walaupun sedekah itu sedikit. Jadi as-sadaqah miftahus salah. Sedekah itu anak kunci untuk kita mendapat solat daripada Nabi SAW. Rasulullah SAW mendoakan kepada orang-orang yang bersedekah. Kalau kita baca dalam kitab yang bertajuk haula'i tusalli alaihimul malaikah, golongan yang disolawatkan oleh para malaikat, ujung kitab tu dia tulis haula'i tal'anuhul malaikah wa man tal'anuhumul malaikah, golongan yang dilaknat oleh para malaikat. Awal cerita orang dapat salawat daripada malaikat. Ada hadis berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awal. Allah dan para malaikat bersalawat kepada saf yang pertama. Ada hadis kita Allah dan para malaikat bersalawat kepada orang yang duduk di saf sebelah kanan. Jadi salat di sudut bahasa makna dia doa. Ada hadis dalam Sahih Muslim, apabila kita dijemput untuk menghadiri kenduri kahwin, hendaklah kita hadir. Sekiranya kita berpuasa, kita tak mau buka puasa. Dan fuqaha kata, sebagian fuqaha kata, kalau kita tak buka puasa pun tuan rumah tak kecil hati, yang penting kita hadir kenduri dia. Menghadiri kenduri kahwin ni hukum dia wajib, makan tak wajib. Kalau kita tak makan, tuan rumah kata aku kenduri sekali ni ya, tak makan, aku kecil hati yang kena makan, afdal kita makan buka puasa. Tapi kalau kita tak mau makan sebab kita sayang ke puasa kita, maka hadis Imam Muslim kata fal yusalli, barang siapa yang dijemput hadir kenduri kahwin, kemudian dia menghadirkan diri ke tempat kenduri kahwin itu, dalam masa sama dia puasa, dia tak mau buka puasa, fal yusalli, hendaklah dia solat. Dia solat tu bukan 4 sejadah yang 2 rakaat. Dia solat tu mana fal yad'u, hendaklah dia berdoa kepada tuan kenduri itu. Jadi solat itu maksudnya doa, bukan solat takbir Allahu akbar dan assalamualaikum warahmatullah. Solat dengan arti berdoa. Itu di sudut bahasa.
Jadi bila digunakan perkataan solat, biasanya orang faham solat ni takbir sampai bagi salam. Tapi solat ni sebenarnya dua makna. Di sudut bahasa makna doa, ad-doa ataupun ad-doa bi khairin, doa yang baik. Sudut istilah, beberapa perkataan mula dengan takbir, berakhir dengan salam. Berakhir dengan salam itu, salam pertama wajib, salam kedua sunat. Timbul satu persoalan, orang tanya, kalau saya sembahyang jemaah, saya jadi makmum, imam bagi salam dalam sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bolehkah saya sebagai makmum memberi salam setelah imam bagi salam yang pertama sahaja, sedangkan salam yang kedua hukum dia sunat? Ataupun saya nak kena tunggu dua-dua salam selesai baru saya bagi salam? Itu satu persoalan. Soalan kedua, saya makmum masbuk, saya mai lewat. Bila saya datang lewat, imam bagi salam, saya kena bangun sambung rakaat saya. Mungkin sembahyang subuh, mungkin sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, tak kira. Yang penting saya makmum yang datang lewat. Mungkin lewat satu rakaat, mungkin lewat 3 rakaat, mungkin lewat 4 rakaat. Yang penting bila imam bagi salam, saya kena bangun. Bilakah yang saya nak bangun? Apakah selepas salam yang pertama bangun terus, ataupun tunggu salam yang kedua dulu baru bangun? Jadi soalan dia sama. Hak seorang yang pertama, dia sembahyang sekali imam. Contoh mudah, sembahyang maghrib. Imam Allahu Akbar untuk sembahyang maghrib, kita pun Allahu Akbar untuk sembahyang maghrib. Imam bagi salam, kita bagi salam, kerana kita datang sama-sama tu imam, kita tak perlu sambung. Soalan dia, nak bagi salam lepas salam pertama atau lepas salam kedua? Begitu juga makmum yang untuk imam yang sembahyang maghrib, saya datang lewat, imam duduk tasyahud akhir, saya baru takbir, saya pun duduk sekali yang untuk imam bagi salam, saya kena bangun sembahyang sambung rakaat. Saya nak bangun lepas salam pertama kan selepas salam kedua? Jadi soalan tu jawapan dia sama. Kalau kita jadi makmum yang sama-sama takbir, sama-sama bagi salam untuk imam, yang terbaik kita bagi salam kita selepas salam kedua. Kalau kita jadi makmum masbuk, kita nak kena bangkit bangun sambung rakaat, tak kira 1 rakaat atau 2 rakaat atau 3 rakaat, kita nak bangun tu lepas salam imam yang pertama ataupun salam yang kedua, yang terbaik selepas salam yang kedua. Jangan bangun selepas salam pertama, kerana kalau bangun lepas salam pertama hukum dia makruh. Jadi saya ulang bagi jelas, kerana ada seorang ustaz, dia kata, tunggu buat apa sampai dua salam pertama bangkit terus lah. Kalau masbuk, salam pertama bagi salam terus lah. Itu petua dia sendiri. Dalam kebanyakan kitab-kitab fiqah, dia kata kalau kita sembahyang jemaah, kita jadi makmum, maka yang terbaik untuk kita bagi salam selepas salam kedua imam. Yang terbaik untuk kita bangun berdiri sambung rakaat, kerana kita datang lewat, selepas salam kedua imam, bukan salam pertama. Kalau saya bangun juga lepas salam pertama, hukum makruh. Jangan buat benda makruh ketika itu. Eloknya bagi imam selesai dua-dua dulu. Tu imam kata, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Habis yang kedua tu baru kita Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu juga berdiri. Itu satu. Yang kedua, salam itu kena ada alif lam. Dalam kitab Munyatul Musalli, dalam kitab Hidayatul Subyan, dalam kitab-kitab fiqh, syarah-syarah minhaj, di antara dalam kitab syarah minhaj, dalam kitab Syarqawi ala Tahrir, dalam kitab-kitab fiqh kata salah satu syarat sah salam apabila salam itu mempunyai alif lam. Kalau tidak ada alif lam, salamnya tidak sah. Jadi kita nak bagi salam kena ada ASS. Kalau tulisan Rumi, kalau tulisan Jawi alif lam sin. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, salamnya as tak bunyi, tak sah salam, tak sah salam, tak sah sembahyang.
Jadi di antara syarat sah salam ialah dimulakan dengan alif lam. Jangan tak disebut alif lam. Dan kata dalam kitab Syarqawi lagi, ketika kita bagi salam, Assalamualaikum, muka kita di hadapan. Wa rahmatullah baru pusing. Assalamualaikum yang kedua, muka kita di hadapan. Wa rahmatullah baru pusing. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum dua depan. Warahmatullah baru pusing. Jangan pusing di pada awal. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dah. Baik. Sembahyang pada bahasa doa. Sembahyang pada istilah takbir, perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dimulakan dengan takbir atau ihram yang disertai dengan salam dengan syariat tertentu. Kalau sembahyang ada dua makna, bahasa dan istilah, maka bid'ah pun sama. Bid'ah ada di sudut bahasa, melakukan benda baru yang tidak ada contoh sebelum itu. Dan bid'ah di sudut istilah, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap sesat masuk neraka. Tu bid'ah di sudut istilah fuqaha, bukan bid'ah di sudut bahasa. Kenapa bukan bid'ah di sudut bahasa? Kerana Allah menamakan dirinya badi'. Badi' mana Allah pembuat bid'ah. Allah pembuat benda baru yang tidak ada contoh sebelum itu. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, ni'matul bid'atu hazihi, sebaik-baik bid'ah itu ini. Ketika Sayyidina Umar menghimpunkan orang sembahyang jemaah dalam sembahyang tarawih, Sayyidina Umar kata, ni'matul bid'atu hazihi, sebaik-baik bid'ah ini. Bid'ah di sudut bahasa, bukan bid'ah di sudut istilah fuqaha. Jadi bila orang menggunakan perkataan bid'ah di sudut bahasa, pada bid'ah di sudut istilah, kadang-kadang dia menyalahkan benda yang tidak bid'ah sebenarnya. Hang baca Yasin malam Jumaat, baca Yasin malam Jumaat ni Rasulullah tak buat. Bila hang buat benda bid'ah. Hang baca usalli dalam sebelum sembahyang, usalli fardhu maghrib, usalli fardhu zuhur, tak pernah jumpa hadis Rasulullah buat. Rasulullah tak pernah usalli. Hang baca usalli, hang buat benda bid'ah. Hang baca qunut dalam sembahyang subuh. Dalam sembahyang subuh Rasulullah tak sembahyang, tak baca qunut pun. Hang baca qunut, hang buat benda bid'ah. Istilah-istilah yang kita dengar daripada mulut sebagian orang, dia cepat menyatakan bid'ah, sedangkan bid'ah itu bahasa kat istilah dia pun tak sebut. Baca Yasin malam Jumaat ini bid'ah, Rasulullah tak nak buat, dia kata begitu. Jadi menggunakan perkataan bid'ah pada tempat yang apakah ianya bid'ah di sudut istilah ataupun tidak, menyebabkan berlaku pertembungan dalam masyarakat. Bila kita mengaji sikit lagi tambah, kita dapati baca Yasin malam Jumaat ada hadisnya. Dalam kitab Al-Lum'ah fi Khasa'isil Jum'ah, Imam Suyuti mendatangkan dua buah hadis tentang sunat baca Yasin malam Jumaat. Usalli, dalam kitab Rawdatul Talibin, Imam Nawawi mendatangkan hadis bahawasanya Nabi SAW masuk dalam rumah di pagi hari, bertanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, hal indakum syai', adakah di sisi kamu sedikit makanan, sesuatu makanan untuk Nabi SAW makan di pagi hari itu, nak sarapan pagi, nak menyerok? Sayyidah Aisyah kata tak ada apa. Bila Sayyidah Aisyah jawab tak ada apa, Nabi SAW bersabda, izan fa inni sa'imun aw kama qala, kalau begitu aku berpuasa. Nak makan buah kurma pun tak ada, nak makan roti pun tak ada, nak makan apa tak ada makanan, kalau begitu hari ini saya puasa. Bila Nabi SAW menyebut sedemikian, ulama petik daripada hadis itu beberapa hukum. Hukum yang pertama, kalau puasa sunat boleh diniat di siang hari. Kalau puasa wajib kena niat di malam hari sebelum subuh. Man lam yubayyitin niyyata fala siyama lahu. Siapa yang tak niat puasa di malam hari, maka puasanya tidak sah. Puasa apa? Puasa wajib. Puasa wajib niat waktu niat dia daripada maghrib sampai subuh, bila-bila masa. Tapi puasa sunat boleh niat di pagi hari.
saja aku puasa hari ini sunat kerana Allah Ta'ala, boleh. Dengan syarat tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa sebelum itu. Jangan pagi menyerok nasi goreng dan sepinggan, lepas tu niat puasa tak mau, makan lah. Tapi kalau kita tidak melakukan perbuatan membatalkan puasa daripada subuh tadi sampai sekarang, lah kita boleh niat puasa sunat. Tak sah kita tak minum air, tak makan apa lagi, kita niat sekarang boleh. Sampai bila boleh niat? Sampai zuhur, menurut pendapat yang terkuat. Lagi tak masuk zuhur, boleh niat puasa sunat di siang hari. Ada pendapat kata lepas luar boleh tak, cuma yang pendapat tu lemah. Jadi dengan puasa sunat boleh diniatkan di siang hari dengan syarat belum tidak melakukan perkara membatalkan puasa sebelum itu, dan siang hari itu lagi tak masuk zuhur. Itu satu. Yang kedua, Nabi SAW melafazkan niat puasa. Kalau begitu aku berpuasa. Rasulullah menyebut saya berpuasa. Maka saya berpuasa itu satu lafaz, satu sebutan. Niat yang sebenar dalam hati. Rasulullah melafazkan sedemikian. Maka ulama menyatakan sunat kita melafazkan usalli fardal maghrib, usalli fardal zuhri, dikiaskan kepada melafazkan puasa. Hadis yang Nabi SAW melafazkan puasa baginda. Nabi SAW melafazkan haji baginda. Haji pun Rasulullah lafaz. Haji umrah. Puasa pun Rasulullah melafazkan puasa. Orang yang tak mau melafazkan, dia kata bid'ah. Rasulullah tak buat apa, mesti kita buat. Kita ikut Quran sunnah sudah, dia kata gitu. Sedangkan kita duduk mengaji mazhab ahli sunnah wal jamaah, dia tak kata ikut Quran sunnah, tapi dia kata ikut Quran sunnah ijma' qiyas. 4 sumber hukum yang disepakati oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Baki lagi khilaf istihsan, masalih mursalah, amal ahli Madinah, ada khilaf ulama. Tapi sepakat ulama dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah, Quran sunnah ijma' qiyas. Quran sunnah ijma' ulama, qiyas ulama yang qiyas. Maka melafazkan usalli fardal maghrib dikiaskan kepada lafaz ketika puasa. Kias tu siapa buat? Ulama. Maka kias diterima pakai. Kalau kata kias tak boleh pakai, banyaklah benda-benda baru kita nak hukum tak boleh. Apa hukum minum minyak ketum yang memeningkan, campur ubat nyamuk lah pening? Dia kata boleh. Pasal apa boleh? Mana ada dalam Quran diharamkan ketum? Dalam Quran innamal khamru, dalam Quran diharamkan arak. Arak tu diharamkan pasal pening. Tapi ketum tak ada pun. Innama ketumu tak ada. Maka ulama yang kias ketum tu kepada ayat yang pening. Kalau makan dia pening, maka tak boleh. Jadi benda-benda baru yang wujud dikiaskan oleh ulama yang kias. Jadi melafazkan niat tu kias ulama kepada dalilnya. Kerana ada amalan yang dipetik oleh ulama secara lafaz, ada yang dipetik oleh hukum yang dipetik oleh ulama secara lafaz, ada yang dipetik oleh ulama secara kefahaman daripada lafaz itu. Dia panggil dalalatul mantuq wa dalalatul mafhum. Jadi ada hukum difahami di sebalik nas. Contoh paling mudah fahamnya, contoh mudah faham, terajang pok. Itu mudah faham. Tendang pok, tumbuk mok. Kalau kita tanya budak kecil pun, boleh tak tendang mok hang? Boleh tak tumbuk ayah hang? Budak berfikiran waras, dia kata tak boleh. Mak tu belah cik, ayah tu belah cik. Cik nak pergi tendang mak, tumbuk ayah, tak boleh. Apa hukum tendang mak, tendang ayah? Tak boleh. Tak boleh sebenarnya. Kalau tak boleh, yang memang tak boleh betul, kalau buat berdosa nama dia haram. Haram seorang anak terkajang pak dia, haram seorang anak tumbuk mak dia. Hang kata haram ni ambil lah. Dalam Quran ada, hadis ada. Tak jumpa. Tak jumpa dalam Quran kata haram terkajang pak, haram tumbuk mak. Yang ada dalam Quran, fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā.
Jangan kamu berkata kepada ibu dan ayah kamu uf. Uf tu mana atadajjaru, aku bosan. Mak dia, ayah dia kata, awak ayah mangkit lah sembahyang subuh dah mangkit, dah masuk ni nak naik mata tengah hari lah. Nak matahari nak terbit dah ni. Anak dia duduk dalam selimut kata, ingat mak aku, ayah aku kacau, aku nak tidur, aku tak mau. Mak yang ayah dengar anak dia kata lagu tu, sedih, sakit hati. Pasal apa? Aku bela anak aku daripada kecil sampai besar. Aku suruh sembahyang subuh 2 rakaat 5 minit. Dia marah kat aku. Dia kata pula, dia tak mau pula. Cemuih orang tua ni tiap pagi tu gerak aku mangkit sembahyang subuh. Mak anak kita kata kat kita lagu tu, kita rasa apa? Sakit apa? Sakit hati. Aku cakap elok nak ajak dia masuk semakin sembahyang, hidup dia berkat masuk syurga bila mati. Dia tak mau sembahyang, hidup tak berkat, nak masuk neraka juga. Sebab itu ada orang tanya, bila anak kita tak mau mangkit sembahyang subuh, kita gerak tak mangkit ni, kita nak biarkan? Nak gerak juga tiap-tiap hari. Lalu kata oleh Tok Guru, kalaulah takdir masa anak kamu duduk tidur pukul 6 pagi tu rumah terbakar, kamu nak biar anak kamu dia kena bakar dengan api kan, nanti gerak dia suruh dia lompat mangkit lari keluar pada rumah mentara bomba nak main. Dia kata gerak mangkit lah. Pasal apa? Biar rentung lah anak aku. Aku sayang kat anak aku, walaupun anak aku buat jahat. Tapi kalau dia api nak bakar dia masa dia tengah tidur, aku kena gerak dia. Pasal apa? Pasal saya terbakar, mati, sakit dah. Maka kata Tok Guru tadi, begitu juga kalau anak kamu tak mangkit sembahyang subuh, kamu kena lebih lagi pula gerak dia. Kerana tak mangkit kerana rumah terbakar, api dunia, tak sembahyang subuh, api neraka. Api neraka 100 kali ganda api dunia. Kalau api dunia nak makan anak hang tak gamak tengok, hang kesian kat anak pasal api tengah berjalan tadi nak pergi bakar kelambu dia, nak bakar tilam, nak bakar dia, hang akan gerak anak hang mangkit sungguh-sungguh, terjun katil keluar rumah pasal api sedang merebak dalam rumah nak pergi bakar dan rentung dia. Api dunia hang tak sanggup tengok anak hang kena bakar, hang biar anak hang tak sembahyang subuh, nak kena bakar 100 kali ganda api di akhirat di neraka. Maka kalau kita kesian anak kita tak mau bagi kena malapetaka, dia sakit gigi tengah malam pukul 4 pagi, kita usung dia pergi hospital nak bagi dia sihat. Kalau api nak main bakar dia, kita padam api tu. Kalau nak bakar dia, kita biar anak tak bangkit sembahyang, tak rasa kadut apa. Sedangkan api neraka 100 kali ganda, 70 kali ganda tunggu nak bakar dia. Supaya kita tahu bahawasanya pentingnya amalan ibadat dalam hidup kita. Jadi cerita dia, apabila seseorang itu membicarakan tentang bab bid'ah, bid'ah itu ada dua mana bahasa dan istilah. Yang saya nak contoh tadi tang mana? Tang fala taqul lahuma uffin. Jangan kamu sebagai seorang anak berkata kepada mak ayah kamu kata-kata yang menyakitkan hati mak kamu. Walaupun perkataan itu sepatahnya uff. Uff dalam bahasa Arab kata atadajjaru, aku cemuih, aku bosan. Mak dia kata mangkit nak sembahyang subuh, cemuih orang tua ni, gerak aku mangkit sembahyang subuh pagi-pagi tiap hari. Tak boleh duduk diam lah. Aku suka aku tak mau sembahyang pun, mak akan rasa sakit hati. Pasal anak dia jawab dengan bahasa kasar kepada dia. Ayah pun begitu juga. Kalau kata yang kasar sakit hati, hukum dia haram kerana menyakitkan hati. Kalau terajang pak, terajang mak, dua tempat sakit. Sakit hati dengan sakit tempat kena terajang. Tumbuk mak, tumbuk ayah, sakit hati, sakit tempat kena tumbuk. Maka di sudut kefahaman di sebalik nas, kalau kata yang tak elok menyakitkan hati hukum dia haram,
tumbuk dan tenang lebih haram kerana dia menyakitkan hati dan menyakitkan tempat kena tumbuk. Maka yang tu hukum dipetik secara kefahaman di sebalik nas, dia panggil qiyas aulawi. Kalau kata saja hukum dia haram kerana menyakitkan hati, maka tumbuk lagi haram kerana menyakitkan hati dan menyakitkan tempat kena tumbuk. 2 kali sakit. Tadi sakit satu lah, sakit hati lah. Ni sakit hati dan sakit tempat kena tendang. Maka hukum memukul ibu, memukul ayah, tendang ibu, tendang ayah haram. Mana nas dia? Mana lafaz kata jangan tendang ayah, jangan tendang mak? Tak jumpa. Cuma kefahaman di sebalik nas yang dipetik oleh ulama. Jadi ada hukum yang kata boleh secara lafaz, dihalalkan bagi kamu sekian-sekian. Ada hukum yang difahaman di sebalik nas. Jadi ada orang kata aku nak ikut Al-Quran kata, hadis kata. Al-Quran tak kata, hadis tak kata, aku tak mau ikut. Kita tanya dia, makan tak buah mu'tan? Makan. Buah durian? Makan juga. Mana satu ayat Quran dan hadis yang kata buah mu'tan tu hukum dia halal, durian tu hukum dia boleh makan? Perkataan durian tak jumpa dalam Quran, perkataan mu'tan tak jumpa dalam Quran, tak jumpa dalam hadis. Itu pasal kita makan ikan temenu lah dalam Quran kata wa yahillu ikan temenu dan halal lah ikan temenu itu. Tak ada. Jadi macam mana kita boleh makan ikan temenu? Ada dalam Quran? Tak jumpa. Maka difahami di sebalik nas, bukan secara lafaz. Quran kata wa yuhillu lakumul tayyibat, dihalalkan yang bagus-bagus dan diharamkan yang khaba'is, yang keji-keji. Maka kita makan ikan temenu, tak ada sebut dalam Quran ikan temenu, tak ada sebut dalam hadis ikan temenu. Kita makan buah rambutan, buah mempelang, buah durian. Buah durian ada dalam Quran? Tak ada. Kalau kita nak cari hak saya, kita beramal ni semua Quran sebut, hadis sebut, tak jumpa. Cuma ada dipetik di kefahaman di sebalik nas. Kefahaman tu siapa yang faham? Ulama faham, bukan kita. Ulama yang kata yang ni boleh kerana diambil daripada nas kan. Huwallazi khalaqa lakum ma fis samawati wal ard. Allah jadikan bagi kamu apa yang di langit dan di bumi. Jadi kita faham bahawasanya ada amalan kita diambil daripada lafaz. Aqimus salat, dirikan sembahyang, daripada lafaz suruh sembahyang. Wa atuz zakat, keluarkan zakat. Kita mengeluarkan zakat kerana ayat sendiri sebut keluarkan zakat. Tetapi haram memukul ibu, haram memukul ayah, tak ada perkataan yang Quran sebut, tak ada dalam hadis. Tapi kefahaman dalam Quran, di sebalik Quran hadis yang dipetik oleh ulama. Jadi ada hukum yang ditentukan oleh ulama secara nassan, ada hukum secara istinbatan. Secara nas sebut sedemikian, maka ulama kata hukumnya sekian. Ada kata istinbat, petikan dan kefahaman di dalam sebalik nas itu yang difahami oleh ulama. Jadi daripada Quran hadis muncul ijma' qiyas, ijma' dan qiyas. Ulama yang qiyas sesuatu daripada nas, yang tu bukan kita. Maka usalli tak dikatakan bid'ah oleh kebanyakan ulama, bahkan dikatakan sunat kerana dipetik daripada nas yang lain. Begitu juga yang lain. Jadi perkataan bid'ah ini ada dua makna. Makna di sudut bahasa, di sudut istilah. Kalau kita kata semua bid'ah tak boleh, kita lihat ada ulama susun kitab bid'ah terbaik. Dia kata bid'ah ini nama Allah. Nama Allah Badi'us samawati wal ard. Allah itu Badi', Maha Pencipta kepada seluruh langit dan bumi. Apa makna Maha Pencipta? Mencipta sesuatu bahasa, di sudut bahasa, mencipta sesuatu tanpa ada contoh yang lalu. Badi'u as-samawati wal ard ay mubdi'uhuma, menciptakan langit dan bumi min ghairi mithalin sabaqa, tanpa ada contoh yang lalu. Maka itu benda bid'ah. Allah pembuat benda bid'ah. Allah mewujudkan, mencipta sesuatu tanpa ada contoh yang lalu. Maka dalam kitab, satu kitab nama ada Al-Bid'ah wa Masalihul Mursalah, dia kata kita kena bezakan yang mana bid'ah di sudut bahasa, yang mana bid'ah di sudut istilah. Bid'ah di sudut bahasa sahaja mana mencipta benda baru yang tak ada zaman dulu.
Bid'ah di sudut istilah ulama hurai dalam banyak maksud, banyak tafsiran yang tu lain kali kita cerita. Nah, abang kata bukan semua sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Bid'ah ni sesat salah. Bid'ah kalau di sudut syarak baru sesat dan salah. Bid'ah di sudut bahasa belum tentu, kerana ada istilah yang digunakan dalam Quran iaitu badi'us samawati wal ard, dan ada istilah yang digunakan dalam kitab-kitab hadis seperti syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari, kenyataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang berbunyi ni'matil bid'atu hazihi. Tak ada nak habis cerita kita pagi ni kerana masa dah pun habis. Tak apa, esok kita sambung lagi sikit lagi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.